Kita ingin mengucapkan selamat pulang kepada tahanan ISA yang terakhir yang telah dibebaskan pada 5 Januari lepas. Selamat pulang kepada mereka ke pangkuan keluarga. Tahanan tersebut kita pun telah maklum ada seramai 6 orang, iaitu 4 daripadanya adalah saudara Muhammad Nazri Dolah, saudara Bakar bin Baba, Azmi bin Datun dan Muhammad Adnan bin Omar. Mereka ini adalah warga negara Malaysia. Ada juga yang menyebutkan Muhammad Adnan ini sebagai warga negara Indonesia. Jadi ada sedikit saya pada pendapat kami, laporan yang kami terima ni adalah berasaskan kepada laporan Suhakam. Dan saudara Muhammad Adnan ini merupakan seorang warga negara Malaysia, ya. Kemudian ada seorang warga negara Indonesia, iaitu Darto bin Bandu, dan seorang warga Filipina, Muaz bin Hakim. So semuanya ada 6 orang. Namun sebenarnya mereka ni semuanya menetap di Tawau, Sabah, ya, bukan di Indonesia ataupun di Filipina yang ada warga negara Indonesia tadi tu, semuanya di Tawau, Sabah. Dan kita juga telah sedia maklum bahawa semua mereka telah sampai ke rumah masing-masing sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh pihak keluarga pada petang 6 hari bulan Januari. Berdasarkan rekod kami, kesemua tahanan tersebut dibebaskan ekoran daripada tempoh perintah tahanan mereka telah tamat pada 5 Januari 2014, dan oleh itu JMI kita menyambut baik pembebasan tersebut dan tindakan KDN untuk membebaskan mereka tanpa tangguh. Kita berpandangan sebenarnya tidak ada apa yang boleh dibanggakan oleh pihak kerajaan berhubung pembebasan terakhir ini. Pembebasan 5 Januari ini juga sebenarnya menjadi lambang kesombongan pihak kerajaan yang enggan membebaskan tahanan lebih awal biarpun didesak hebat oleh rakyat. Pembebasan ini juga boleh dianggap sangat lewat apabila ianya dibuat selepas 1 tahun 5 bulan ISA secara resminya dimansuhkan. Sedangkan Menteri Dalam Negeri mempunyai kuasa untuk membebaskan tahanan lebih awal. Tambah parah apabila pembebasan ini dibuat dalam keadaan kerajaan Malaysia telah pun menggubal SOSMA, iaitu Security Offences Special Measures Act, dan juga PCA, Preventive Crime Act 2013, iaitu dua undang-undang mirip ISA, dua undang-undang yang hampir sama dengan ISA, yang juga mengandungi peruntukan yang menghalalkan tahan tanpa bicara. SOSMA umpamanya memberi kuasa kepada pihak polis untuk menahan seseorang tanpa bicara selama 28 hari, manakala PCA memberi kuasa untuk polis, mungkin lebih khusus adalah lembaga, untuk menahan suspek selama 2 tahun tanpa bicara. JMI mengutuk tindakan kerajaan Malaysia yang enggan menutup kem tahanan Kemunting yang dikatakan akan dijadikan tempat tahanan bagi kes SOSMA, PCA dan juga Akta Dadah Berbahaya 1985. Ini menurut kenyataan yang telah dibuat oleh Menteri Dalam Negeri yang disiarkan oleh utusan pada 6 Januari yang lepas. Sekiranya kerajaan benar-benar telus ingin melaksanakan transformasi politik, kem tahanan Kemunting yang menjadi simbol kezaliman ISA perlu ditutup. Serentak dengan penutupan kem itu, kerajaan juga perlu memansuhkan semua undang-undang yang mengandungi peruntukan tahan tanpa bicara, termasuk SOSMA, PCA dan juga DDA. JMI berpendirian transformasi yang dilakukan oleh kerajaan perlulah bersifat holistik. Dia kenalah menyeluruh. Janganlah dianggap ISA itu sebagai berjaya apabila ada berita yang melaporkan tahanan ISA telah berjaya khatam ataupun telah berjaya tamatkan bacaan Al-Quran sebanyak 15 kali, atau kerana tidak berlakunya penderaan dan tekanan di dalam kem tahanan. Ini kita ada baca dalam laporan media. Walau bagaimanapun kita tahu, sedangkan keadaan keluarga mereka menanggung derita bertahun-tahun dan ini tidak pula dilaporkan. Juga ada fakta terdahulu tentang penyiksaan di bawah ISA yang tidak boleh terpadam dan akan terus kekal dalam ingatan rakyat Malaysia. Jadi seolah-olah pada hujung ni semuanya baik, sebab itulah berjayanya ISA. So sejarah yang buruk sejak daripada tahun 1960 bila ISA itu digubal seolah-olah terpadam begitu sahaja. Ya, kita tidak boleh lupakan dan kita tahu bahawa ini penyiksaan
kezaliman yang berlaku di bawah ISA itu adalah perkara benar, bukannya satu dongengan ataupun mitos. Pemansuhan ISA dan pembebasan kesemua tahanan menjadi tidak bermakna apabila kerajaan enggan menutup kem tahanan Kemunting yang bakal dihuni pula oleh tahanan SOSMA, PCA dan juga DDA. Dan keadaan ini menjadikan Malaysia tidak reda daripada pencabulan hak asasi akibat daripada akta drakonian yang digubal oleh kerajaan sendiri. Oleh itu, bagi menamatkan episod kezaliman ISA ini, kerajaan sebenarnya perlu memansuhkan semua undang-undang tahan tanpa bicara dan juga menutup kem tahanan Kemunting. Namun pada masa yang sama, kita akui akhirnya perjuangan 25 tahun untuk masukkan ISA. 25 tahun kerana sebenarnya perjuangan untuk memasukkan, untuk membebaskan Malaysia daripada kezaliman ini bermula sejak daripada tahun 87 apabila Suaram ditubuhkan, ya. Kemudian disambung oleh GMI pada tahun, ya, diteruskan juga dan disokong oleh GMI pada tahun 2001. Jadi 25 tahun itu adalah perjuangan yang lama, ya, yang telah kita dapat gunakan sepenuhnya untuk masukkan ISA. So kita dah sampai ke penghujungnya. Pembebasan 6 orang tahanan terakhir ini, dia menjadi tanda aras yang menunjukkan matlamat terakhir GMI juga telah tercapai. Sebab kita sebenarnya ada 2+1, ya, matlamat 2+1 kita. Pertama, kita nak masukkan ISA. Yang kedua, kita nak semua tahanan dibebaskan. Dan +1 tu sebenarnya kita nak kem ditutup. Yang itu macam susah lah, ya. Tapi Alhamdulillah 2 daripada matlamat itu telah kita capai. Sejak ditubuhkan pada tahun 2001, GMI secara konsisten telah menyuarakan tuntutan agar undang-undang ISA dimansuhkan. Kemuncaknya pada Ogos 2009, ya, bukan 2008 di situ, ya, 2009, di mana kita telah mengadakan satu demonstrasi besar-besaran di mana GMI telah memimpin puluhan ribu rakyat Malaysia berhimpun di Kuala Lumpur bagi mendesak kerajaan untuk segera masukkan ISA. GMI percaya desakan demi desakan daripada rakyat telah menjadi faktor utama kerajaan Malaysia melalui Datuk Seri Najib Razak terpaksa memasukkan ISA yang secara rasmi termasuk pada 22 Jun 2012. GMI akan mengadakan mesyuarat, ya, dalam masa terdekat. Kita akan panggil semula rakan-rakan kita di kalangan NGO, parti-parti politik, ya, dan semua pihak yang telah mainkan peranan yang amat besar dalam kejayaan kita masukkan ISA ini. Kita akan panggil mesyuarat untuk kita bincangkan mengenai pembubaran GMI, ya, sebab GMI itu namanya pun Gerakan Masukkan ISA. Jadi kalau ada lagi macam seolah-olah ISA tak mansuh lagi. So ini kita kena bincangkan untuk langkah ke hadapan. Kita akan juga perkara penting di sini kita perlu sebutkan, kita akan menyumbangkan baki dana yang ada lagi pada kami kepada keluarga bekas tahanan ISA. So this is hak yang amanah yang telah diberikan oleh rakyat kepada kami, dan ini adalah juga amanah kami supaya kami sampaikan kepada keluarga bekas tahanan ISA. Dan kita juga akan sampaikanlah kepada gerakan baru kalau ada nanti yang akan memimpin perjuangan menentang akta-akta drakonian yang baru. So di sini kami ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan NGO, mahasiswa, parti-parti politik, rakan-rakan media, penulis, bloggers dan ramai lagi sebenarnya yang seluruh rakyat Malaysia lah yang selama ini telah menyokong perjuangan GMI.